Assalamualaikum geng peniaga masak padu. Kita berjumpa lagi, saya Chef Hazrin daripada Unilever Food Solution. Hari ini kita ada tetamu special. Tetamu special ni yang biasanya anda semua dah pernah nampak beliau dekat Facebook. Kita ada Rhys William. Hai Apa Chef, khabar Rhys? khabar baik. Chef sihat? Sihat, Alhamdulillah. So, semua dah biasa nampak Rhys ni. So, Rhys adalah food blogger. Beliau sangat aktif buat food review di Facebook. Facebook page Rhys apa? Nama Boleh dia kongsikan? Mat Saleh Cari Makan. Mat Saleh Cari Makan. Saya percaya memang ramai followers. Sekarang followers dah berapa dah Rhys? Kita baru mencecah 400,000 followers. 400,000 guys. Bukan sikit-sikit lah, memang ramai. Jadi full review. Bila sebut pasal full review, biasanya Rhys ada kriteria yang untuk Rhys pergi kedai tu untuk try. Biasanya kriteria dia kalau makanan dia ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang lain daripada yang lain, yang nampak menarik, dan lagi satu mestilah sedap, mesti ada positive review, orang yang pernah makan cakap sedap. Tapi makanan apa-apa boleh, janji ada dua kriteria tu, sedap dan ada sesuatu yang unik, yang luar biasa. Okey, so anda semua peniaga mungkin boleh ambil sesuatu perkongsian daripada tips daripada Rhys untuk adaptkan dalam perniagaan anda semua. Okey, sebelum kita nak masak hari ni, kita nak berkongsi, kita nak cerita sikit lah. Rhys adalah berasal daripada United Kingdom. Betul. Okey, apa yang menyebabkan Rhys datang ke Malaysia ni? Okey, sebenarnya jawapan ni panjang tapi saya cuba pendekkan sikit. Saya mula-mula datang Malaysia untuk bercuti. Okey. Pada tahun 2012. Alright. Dan masa bercuti tu saya macam jatuh cinta dengan Malaysia. Ada sesuatu dekat Malaysia yang macam memanggil saya untuk stay lebih lama dekat sini. Jadi tahun seterusnya, tahun depan saya pindah terus ke sini. Dia punya suasana lah. Sesuatu yang menarik tu apa? Makanan atau perempuan? Saya rasa saya percaya bujang lagi kan? Tak, sebenarnya dah kahwin. Masa tu dah kahwin dah? Okey. Masa tu belum, tapi masa tu dah kenal. Dah ada, okey, alright. So bukan pasal perempuan Bukan, dia sebenarnya banyak faktor sebenarnya. Makanan salah satu, cuaca, orang Malaysia bagi saya sangat peramah, macam-macam lah sebenarnya. So jangan rasa pelik sebab Mat Saleh pandai cakap Melayu. Beliau pun dah berapa lama duduk di Malaysia? Masuk ke tahun ke-9, tahun depan 10 tahun. 10 tahun dah guys. So cakap bahasa Melayu dengan dia, jangan nak tipu-tipu. Dia faham. Dulu boleh, sekarang jangan cakap tipu. Dia tahu So Rhys memang fasih berbahasa Melayu. Senang kita nak bercakap dengan, nak adapt dalam culture di Malaysia lah. Betul. Okey. Hari ni Rhys, kita nak berkongsi dengan peniaga, operator geng peniaga masak padu. Kita ada Facebook group sendiri untuk Malay operator, peniaga Melayu yang berniaga makanan. Terutamanya masakan panas. So masakan panas ni masakan yang ala carte lah, order to cook. Kebanyakannya macam tu. Tak semestinya tu, restoran biasa pun boleh. Gerai, warung tepi jalan pun diorang adalah dialu-alukan untuk bersama dengan kita dalam geng tu. Sebab apa? Kita berkongsi tips. Kita berkongsi tips, pandangan dan idea untuk bagaimana nak memajukan lagi perniagaan peniaga-peniaga ni. Kita bantu dia. Macam mana boleh kita join bantu dia? Macam mana nak join? Masuk ke geng peniaga masak padu. Okey, nanti saya nak join. Geng tu tak ramai lagi tapi baru je buat, dan sekarang ni lebih kurang dalam 3,000 followers. Ramai juga. Okey, bila sebut pasal segmen Melayu ni, kita ada 3 produk. 3 produk yang kita fokus untuk masakan panas. Kita ada Knorr chicken stock, kita ada Knorr pasti sedap, dan juga lime powder. So tiga produk ni kita akan buat setiap satu dish lah hari ni. Okey, alright. Okey. Sebelum tu saya nak ceritalah, untuk Knorr chicken stock ni, apa kegunaan dia adalah nak masak masakan berkuah. Masakan berkuah yang ada gunakan protein, ayam dan sebagainya, boleh guna sebut Knorr chicken stock. Kalau guna sebut Knorr pasti sedap, sesuai untuk masakan bergoreng, stir fry. You nak buat stir fry, nasi goreng, mi goreng, nak buat sayur campur, marination pun boleh. Dan untuk lime powder ni kita gunakan concentrated limau nipis. Diserbuk, gunakan untuk buat beverage, untuk buat minuman, dan juga boleh guna untuk masakan. Boleh guna untuk masak juga. So cara nak pakai dia, kejap lagi kita akan berkongsi lah. Okey, tak nak buang masa lagi. Hari ni Rhys dia dah beritahu saya dia nak
buat satu hidangan special yang dia biasa buat kat rumah. Yes, betul. Okey, apa nama dish dia hari ni, Riz, nak buat? Okey, nama dia tak glamour sangat. Nama dia mi sup ayam. Mi sup ayam, simple. Simple, tapi dia punya rasa tu bagi saya lah memang nikmat lah. Okey, so hari ni saya dah buat semua barang-barang yang kita nak masak hari ni. Okey, kita bawa keluar. Jadi boleh nampak barang-barang ni pun taklah terlalu rumit nak buat dia. Dia sebenarnya kira kita tengok masakan Malaysia, ada yang sangat kompleks. Tapi resepi ni sebenarnya sangat mudah untuk buat dan juga dia sangat sekejap. Masak rasa macam sekejap je. Maknanya bila kata mudah, kalau operator masak, bila ada order masuk je within berapa lama? 10 minutes? 15 minutes? Kalau nak masak semua dari scratch mungkin 15 minit, 20 minutes lah. So dah siap. per order 15 minit lah, 15 ke 20 minit. So kira laju lah. Ya, betul. Ini kita buat daripada scratch. Kalau diorang dah buat stok siap-siap lagi cepat. Betul. Okey, Riz, boleh introducekan barang-barang ni dekat operator. Mungkin diorang tertanya-tanya apa barang yang Riz pakai. Okey, jadi saya nak cerita sikit pasal bahan-bahan dia. Macam saya cakap, dia agak simple, tapi bila kita tengok dia bahan-bahan yang kita biasa akan jumpa dalam masakan Malaysia. Tak susah nak jumpa dekat kedai. Tak susah. Memang ada. Dan apa saya perasan dengan masakan Malaysia, banyak bahan-bahan asas sebenarnya sama. Cuma cara kita masak, cara kita combine buat rasa yang berbeza. So mesti kita ada kita punya bawang, kita punya bawang putih. Kita punya bawang putih dekat sini, bawang besar dan halia. So yang ni, tiga ni boleh kata memang apa-apa. Memang akan ada. Apa-apa kita makan akan ada. Lepas tu kita tambah sikit dekat sini, kita ada serbuk jintan manis. Fennel. Serbuk dia. Kita juga ada serbuk lada hitam. So yang ni bukan selalu kita jumpa, tapi saya tambah dekat resepi ni bagi naik rasa sikit lah. Ada spicy sikit spices dia. Lepas tu yang ni air asam. Air asam Jawa. Air asam Jawa. So kita cerita pasal masakan Malaysia. Yang ni juga kita akan nampak macam-macam ada air asam dalam tu. Betul. Ada lagi satu, yang ni belacan. Belacan bakar. Belacan bakar. So kita dah blend lah. dah blend siap macam ni. So lagi satu, macam-macam makanan akan ada belacan dalam tu untuk menaik rasa. Dan saya percaya bila Riz pergi banyak negeri-negeri, setiap negeri tu masing-masing ada produce dia orang punya belacan sendiri. Betul. Dan setiap negeri tu berlainan rasa belacan ni. Betul. Satu dia sebab faktor ikan. Kedua cuaca lah. Itu mempengaruhi belacan tu sendiri. Ada yang colour macam di Melaka merah belacannya, lebih merah. Di belah utara lebih hitam. Itulah mungkin nanti Riz boleh cerita juga bahagian-bahagian pengalaman dia lah. Dia dah melawat ke serata Malaysia. Dia dah try semua makanan-makanan yang trendy, viral, sedap-sedap. Dia boleh akan share nanti masa dia masak. Betul. So itulah kira macam tu lah. Mana-mana kita pergi, kita akan jumpa bahan-bahan macam ni kan. Lepas tu kita punya mi, kita punya ayam sebab dia mi sup ayam. Juga kita ada sawi untuk bagi macam warna hijau, lebih meriah warna dia, lebih meriah semua. Lepas tu kita ada hiasan kita ada daun sup, kita ada spring onion, daun bawang, dan juga bawang goreng. Tapi apa yang saya belum cerita lagi adalah chicken stock, Nor's chicken stock. Kenapa kita tambah ni bagi saya? Untuk menaik rasa ayam, menaik rasa sup tu. Betul. Okey. So bila kita dah pakai benda ni, produk ni sebenarnya dia dah ada masin dia. So saya tak suggest untuk tambah lagi garam. Yes, betul. So memadai pakai ini saja, dia dah bagi rasa masin, dia bagi rasa ayam. Betul. So dia menaikkan lagi aroma dalam kita punya stok masakan berkuah tu lah. Betul. Okey. So Riz dah bersedia nak start masak? Boleh. Alright, dipersilakan Riz. Rasa nervous tau sebab biasanya masak kat rumah tak ada chef sebelah. Alamak, ni rasa tak apa, saya teman saya tak ganggu. Okay, so macam biasa kita akan mula dengan menumis. So saya dah sediakan pan dekat sini, kita akan on dia. Dan juga saya nak minta sikit minyak masak. Minyak di sini. Okay. So kita akan tumis. Boleh. Tapi tak perlu banyak, just sikit untuk tumis. Boleh teruskan? Boleh, okay. Nanti kita panaskan sikit dia punya temperature. So jarang-jarang kita nampak Mak Saleh masak masakan Melayu. So ini adalah salah satu contoh yang boleh memberi inspirasi kepada kita semua. Dia datang dari jauh, menetap di Malaysia dan dia belajar budaya dan cara makan orang Melayu. Dan dia kongsikan balik dengan kita. So something yang very interesting lah.
Chef kena rasa dulu. Saya Rasa mesti dulu. Tengok kalau sebab jadi dia tu selalu tak dulu. rasa kedai orang. Hari ni saya nak rasa masakan dia. Nak tengok macam mana power tak power Okay. Okey. Ni dia punya test lah. So kita akan start dengan bawang putih. So Okey. yang ni dah kira cincang lah, Chop, dah chop semua. Okey. Tak perlu letak banyak. Mungkin kalau macam ni kita letak dalam satu sudu lah macam ni. So masakan Riz ni hari ni nak prepare untuk anggaran berapa orang makan dia punya stok ni? Sebenarnya saya buat resipi ni 2-3 orang boleh 2-3 makan orang lah. makan. Okey. Tapi kalau contohlah lebih ramai orang nak makan, kita just increase lah quantity semua. Tapi kalau dengan 2-3 orang tu yang berbadan kecil lah. Kalau kita 2 orang combine ni, 2 orang je cukup. Betul. Dia macam apa, just nice untuk rumah lah. Ya, betul. Okay, lepas tu kita nak letak halia. So halia dah blend. Yep. Sama juga kita tak nak letak banyak dalam ni. Mungkin dalam 2 sudu macam ni. So berapa kerap Riz masak di rumah selalunya? Selalunya kalau saya masak dekat rumah, boleh kata hari-hari masak. Hari-hari Riz masak? Tapi bukan masak yang kompleks lah. Kalau biasanya hari biasa masak agak mudah. Yep. Yang satu dia cepat dan lagi satu dia senang kita nak buat. Kita dah balik kerja, kita nak resepi yang tak kompleks sangat kan? Betul. Alright. So memang Riz ni biasa berada di dapur, bukan saja biasa berada di kedai-kedai makan, dia juga berada di belakang. Back of dia punya stage lah. Bukan di dapur. So tengok pun cara dia pegang dia punya spoon ni pun tak kekok. Tu tandanya dia dah biasa masak lah. Saya biasanya masak untuk selera saya lah. So Riz suka masakan pedas tak dalam kita punya masakan tu? Suka, tapi tak boleh ada pedas sangat. Dia macam pedas yang sederhana lah, yang kita boleh layan. Tapi yang ni tak pedas. Yang pedas ni, saya pun tak nampak ada cili dekat dalam ingredient tu. Jadi rasa dia mild lah. Betul. Lepas tu kita tambah kita punya bawang besar yang dah blend. So yang ni macam biasalah dengan resepi masakan Malaysia, dia tak ada sukatan yang macam untuk saya kira agak-agak lah. Kalau kita lebih suka rasa bawang, kita boleh tambah lebihkan. So untuk ni saya akan letak semua. Chef rasa okey? Boleh. Okey. So kita letak. Lepas tu kita bagi dia tumis. Balik. Kita increasekan dia punya temperature, bagi dia panas sikit. Okey, sambil-sambil nak tunggu dia panas ni, saya pun berminat juga nak tanya Riz. Sebenarnya tadi macam Riz cakap tadi, tujuan asal datang ke Malaysia holiday. So sekarang ni Riz dah dikenali sebagai food blogger. Apa yang menyebabkan Riz boleh terjebak ataupun masuk dalam bidang food blogger? Okey, cerita ni juga panjang sikit tapi saya cuba pendekkan. Sebenarnya masa saya baru pindah ke sini, saya masih ada bisnes sendiri, masa tak buat pasal makanan. Tapi masa tu saya dah mula belajar bahasa Melayu. Dan masa tu ada kawan, dia cadang dekat saya untuk buat blog. Untuk praktikkan menulis, macam mana nak susun ayat semua. Tapi apa saya nak cerita kan? Sebab maknanya masa tu, sebelum tu you dah biasa ke berada depan kamera? Tak, masa tu belum lagi. Masa tu tak biasa. Saya tulis blog. Dan apa saya buat is tulis pasal makanan. Sebab tengok dekat Malaysia makanan pelbagai. Dan dekat situ daripada menulis pasal makanan, dah mula buat video pasal makanan. Dan beberapa tahun kemudian macam ni lah. Dari situlah datangnya idea untuk masuk ke bidang food blogger. Betul, sebab saya memang minat makanan. Dan pada asalnya menulis pasal makanan. Dan itu yang dah kira full time dah sekarang. Saya ada tengok dalam dia punya page, masa dia datang tu badan dia bukan macam ni. Betul. So inilah hasil menikmati masakan Malaysia yang sedap ni kan. Betul. Inilah bukti dia. Okey. So kita nak macam biasalah tumis sehingga naik aroma. Alright. So dalam banyak-banyak makanan dalam Malaysia yang Riz dah pergi cuba makan, mana satu makanan yang meninggalkan kesan yang ni betul-betul sedap, I mesti nak datang lagi makan? Boleh kongsikan dengan peniaga? Boleh. Okey, saya slowkan sikit je lagi. Okey, sebenarnya macam-macam ada. Boleh kata macam setiap negeri ada makanan yang tersendiri. Ya, betul. Bagi saya yang paling macam
melekat tu adalah dekat Kelantan saya makan nasi kerabu. Nasi kerabu. Sebelum tu saya pernah makan, tapi dekat situ baru saya belajar cara kita nak makan. Hidangan yang betul, hiasan yang betul. Masa tu makan macam heaven. Alright. Terus sebab nasi kerabu tu dia ada banyak kondimen. Yes, betul. So when it comes to dia punya ingredients tu fresh, segar. Bila kita combine makanan tu, dia ada pedas, dia ada manis, dia ada lemak sikit, kan? Dengan manis sikit, dia punya nikmat tu lain. Tapi ada cara nak makan, kan? Ya, betul. Okay. So itulah dia tuan-tuan dan puan. Dia punya favourite nasi kerabu. Tu tapi saya tak pandai masak tu. nak kompleks juga. Nak buat sambal ikan, sambal kelapa, memang kompleks lah. Dan dia ada stuffing cili dalam tu, solok lada kita solok lada, betul. Bukan kerja yang mudah lah nak buat tu sendiri, betul, kan? Betul. So sometimes kita prefer lebih pergi senang makan kat kedai lah. Betul. So anda semua kena ambil peluang untuk belajar masakan tu, sebab dia ada rasa yang tersendiri yang memikat rasa orang yang nak makan nasi kerabu tu. Yes, betul. Chef rasa okey tak ni? Boleh? Boleh. Dia pun dah boleh naik minyak sikit. So seterusnya kita nak letak kita punya jintan manis. Jintan manis. So yang ni mungkin kita dalam satu sudu. Okey. Satu sudu kecil macam ni, kita tak nak banyak sebab rasa dia agak kuat. Kita just nak bagi dia macam flavouring sikit lah. So kita akan letak. Dia compliment saja. Lepas tu seterusnya kita letak lada hitam. Okay. Lagi juga dalam satu sudu macam ni, bukan banyak. Kita just nak bagi aroma rasa sikit. Lepas tu kita sambung tumis. Masa Riz dapat inspirasi masakan ni daripada negeri mana ni? Pernah makan ni? Sebenarnya yang ni dia bukan dari negeri mana, tapi dia selepas tengok orang masak, pergi sini sana. Contohlah kita nak tumis semua. Bila kita tumis bawang putih, bawang besar, halia, apa dia punya rasa. Bila kita tambah jintan manis, so dia macam kira eksperimen lah. Tengok apa orang lain buat, lepas tu cuba sendiri. Dan saya percaya Riz pun memang minat makanan yang berkuah macam ni lah, sup-sup ni. Betul. Sebab lagi pun kalau hujan, cuaca sejuk sikit, makan panas-panas. Inilah dia makanan yang sedap. Betul. Rasa lapar pula ni. Okay. So kalau dapat dah aroma dia lebih pun dah naik. intense, Saya dapat bau dia punya rempah tu dah naik. Okay. So kita slowkan sikit. Seterusnya kita nak letak ayam kita. So ni ayam yang dah siap potong semua. Kita pakai boneless lah. Boleh pakai ayam yang ada tulang. Betul. Tapi kita nak lagi senang, kita nak makan pakai boneless lagi senang, kan? So kita akan letak semua ayam dalam ni. Okay. Alright. Lepas tu kita naikkan dia punya temperature. Dan kita nak bagi ayam tu masak. Sementara nak tunggu masak kecut. Air tu dah. Dia dah kecut, dia akan keluar air. So lepas tu kita nak simmer dia sekejap lagi lah. Yes, betul. Kita nak dapatkan aroma dia tu. Betul. Tapi kita biarlah dia masak sikit. So far okay tak? Chef tengok Riz punya masakan? Tak ada masalah. Semua okay. Dia punya flow dia semua cun. Okay, nice. Dengan naik minyak. Sebab masakan Melayu ni dia perlukan minyak. Riz pun perasan masakan Melayu banyak minyak. Tapi bila banyak minyak ni, tujuan dia sebenarnya dia nak menumis, nak bagi aroma, nak bagi flavor dia naik. Bila minyak yang banyak tu kita boleh tapis, kita boleh skim, kita buang minyak tu. Tak semestinya kita hidangkan dengan minyak yang banyak. Betul. Contohnya kalau kita masak asam pedas. Yes. Asam pedas ni dia perlukan minyak yang banyak sebab dia nak bagi color. Betul. Jadi kadang-kadang orang yang tak biasa dengan masakan Melayu, dia akan komen, this is too oily. Tapi sebenarnya that is the process masa kita masak. Yes. Tapi bila kita serve, kita tak serve dengan minyak-minyak sekali lah. Betul, boleh terlalu skim, banyak. Kan? Ya, betul. Okay, sementara kita tunggu dia masak, kita preparekan, sediakan bahan seterusnya. Okay, saya sementara nak tunggu ni, saya tolong Riz blanch. Boleh. Okay, terima kasih chef. Alright. So tujuan kita blanch ni, kita nak buang dia punya rasa kapur dalam noodles tu ya. Kita tak boleh terus celur dalam mi tu. Nanti dalam sup tu nanti rasa kapur. Betul, dan dia dah hilang rasa sup semua kan. Tapi blanch sekejap je kan. Ya, betul. So masakan ni biasanya kalau masak dekat rumah,
dibantu oleh isteri atau Riz satu orang saja yang buat? Depends lah juga. Saya kalau dekat rumah, dekat dapur, macam apa jenis Kalau orang I masak, you tak payah masuk kitchen. macam tu lah, nak control semua, nak tengok semua kan. Kadang-kadang saya pun macam tu juga. Saya tak suka ada orang ganggu. Sebab kadang-kadang dia punya cara lain sikit kan. Ya, betul. Betul. Sebab macam tu lah, kita ada resepi kita nak control, kita nak make sure semua kan. Pastikan semua yang macam kita nak kan. Ya, betul. Okey, kita dah blanch. So kita terus stir dalam bowl lah ya. Nanti Boleh. Riz punya sup nanti boleh Kita akan letak atas tuang dalam nanti. je. Okay. Alright. Okay, ayam ni ada sikit lagi. Sikit lagi, dia dah nak kecut dah. So apa saya akan buat? Saya nak ambil kita punya air asam jawa Okey. dan kita punya belacan. Ya. Belacan bakar. Ya. Nak mix dalam ni, lepas tu kita akan tambah dalam Okey. ayam tu. So macam ni dia dah kira bakar, kita tak nak banyak sangat. Kita tak nak rasa macam belacan sangat. Terlampau rasa dia. Dia just untuk menaik rasa sikit tu. So Nak mungkin bagi dalam dia harmoni rasa dia. betul. Okay. Alright. So tak perlu banyak. So you mixkan dia dalam air asam Betul. Kita akan mix dia. Tak perlu mix 100% bagi dia sebati semua. Sebab dalam tu nanti dia berjumpa balik. Yes, betul. Dia just bagi saya untuk senang. Kalau kita taburkan terus macam ni, kadang-kadang kita letak terlalu banyak rasa macam beracan kita punya sup nanti. Okay. So ayam kita tengok air semua dah keluar. So kita akan letak kat sini. Okay, masukkan. Okay, cukup tu. Alright. Lepas tu So, kita kita tunggu gaul. dia. Okay, kita increase sikit temperature. Boleh. Bagi aroma naik, bagi dia dah start mendidih semua. Lepas tu kita akan tambah air untuk bagi dia sup punya konsistensi. So air pun kita ada kat sini. So sekarang ni Riz, kita dah habis daripada perintah berkurung. Maksudnya sekarang ni rakyat semua dah boleh keluar pergi makan kedai. Jadi peniaga ni sebenarnya sekarang ni adalah waktu kesempatan untuk dia meningkatkan lagi prestasi jualan dia. Jadi tujuan kita ni berkongsi masakan semua ni nak bagi dia orang inspirasi. Inspirasi macam mana dia orang boleh meningkatkan lagi jualan. Sebab sekarang ni ramai orang dah berjalan, dah pergi dine in makan kat kedai. Jadi cuba ambil inisiatif ni untuk come out new idea lah, new dish. Apa yang kita kongsikan ni supaya dapat membantu mereka. Yes, betul. Buat promosi jualan, dia boleh jual dekat online, dia boleh jual taruh dekat dia punya kedai. Betul. Macam menu of the day lah. So tu benda semua adalah satu peluang untuk mereka. Sebab sebelum ni diorang tak boleh buka kedai, tak boleh orang datang makan, dan mereka ni ialah buntu lah, tak ada ekonomi, tak jalan. Jadi masa-masa sekarang ni adalah masa untuk mereka ni ambil inspirasi daripada apa yang Riz dan juga saya sebentar lagi kongsikan kepada semua. Ni macam masa untuk sekarang ni kita nak grow, kita nak meningkatkan semua. Kita memang nak spend effort sekarang. Kan? Dia orang kena ambil dia punya challenge lah masa-masa ni. Betul. Sebab lepas ni pun nanti banyak cuti-cuti panjang dengan cuti-cuti sekolah, dan mereka semua ni akan keluar berjalan makan di kedai. Ambil masa-masa ni untuk kita improve kita punya kedai lah. Betul. Okay, so kita akan tambah air dah sekarang. Masukkan air. Okay. So kalau kita tengok dia punya rupa dah jadi macam sup. Rasanya cukup air tu. Alright. Just cukup untuk bagi cover ayam tu. Betul. Okay. Lepas tu kita nak bagi dia, biar dia mendidih. Boil. Bagi ayam tu betul-betul masak semua bahan-bahan, betul-betul masak, betul-betul blend dalam tu. Lepas tu kita ada sikit lagi macam hiasan. Lepas tu baru kita boleh hidang. So nak bagi dia didih ni, lepas ni kita nak blanch dengan sayur dan kita taruh seasoning lah. Yes, betul. Okay. So bila kita dah tambah air dalam ni, dah nampak macam sup dah. Okay, ni yang bagi saya lah yang special step, yang bagi dia yang extra wow tu. Kita nak ambil nose chicken stock, kita nak tambah dalam ni untuk bagi dia rasa soupy, stocky ayam semua tu. So okay, yang ni
Chef rasa saya berapa? nak bagi tips jugalah. Okay, Kalau okay. kata 1 liter stocks, produk ni Knorr chicken stock kita pakai 20 gram. 20 gram. Ya. Okay. So dia bagi right flavor lah, rasa yang betul, rasa yang secukupnya. So Okay. ini pun anggaran pun memang dalam lebih kurang 1 liter. Okay. Cukup kalau pakai teaspoon ni maybe dalam 3 sudu. 3 sudu. Ya. Okay. So kita akan letak dalam ni. Ya. 1. Tu dia. 2. 3. Nanti kalau kurang kita boleh tambah lagi. Betul. Jangan terlebih nanti kita tambah air. Okey. Lepas tu kita kacau, bagi dia sebati semua. So inilah benefit bila kita gunakan serbuk Knorr chicken stock, dia meningkatkan lagi aroma dia. Dia bagi bau, dia bagi rasa. Rasa ayam dalam ni lebih naik lagi daripada dengan sup ayam ni. Betul. Dan macam tu kita tak perlu tambah garam. Yep. Sebab memang Lidah dah masin. ada. Betul. So Riz, saya nak tanya juga Riz bila you pergi makan dekat buat food review, kriteria yang macam tadi you cakap, satu unik, yang kedua betul. sedap, apa lagi ciri-ciri tambahan lain bila you start order kedai tu, expectation untuk makanan tu sampai dalam berapa lama yang you biasa rasa yang betul lah? Okay. So memang kita cerita kita tak nak makanan tu sampai terlalu lama. Macam tunggu setengah jam lebih Lambat kan? sangat. Lambat sangat. Yep. Tapi dalam masa yang sama kita tak nak dia sampai terlalu cepat. Sebab kita order masakan panas, kalau order 2 minit kemudian dah sampai, maksudnya ni bukan betul-betul segar, betul-betul freshly cooked. Jadi saya rasa dalam juga 15 minutes macam tu kan, sebab so itu right time lah just untuk nice sebab makanan tu setiap order ya. Betul. Tak terlalu lama, tak terlalu cepat. Ya. So tu satu masa. Okey, anda juga kena ambil juga notes yang apa Riz kongsikan. So jangan terlalu lama. So bila ambil masa makanan terlalu lama, saya percaya dalam kitchen tu tak organize dengan betul. Step preparation cooking, mungkin bila masakan tu ambil masa terlalu lama sebab kita punya penyusunan cara masak tu tak betul. Betul. Dan mungkin kita boleh meningkatkan lagi dengan cara yang betul. Contohnya stok ni kita boleh buat siap. Betul. So bila ada order, we just combine semua ingredient, masak, tumis dalam masa 5-10 minit, food dah boleh keluar. Betul. Tapi kalau makanan tu order baru sampai 1 minit, food dah keluar. Tu yang the start. Dia mungkin betul-betul panas cepat tu baru bagus, tapi terlalu cepat akan menimbulkan syak wasangka lah. Betul. Food ni tak fresh ke kan? Betul. Okay. So that's one of the tips yang Riz yang kongsikan dengan kita lah. Okay. So masakan ni dah mulai nak masak ke? Dah mulai nak boil? Kita naikkan sikit temperature dia. Dah start, dah dapat aroma kan. Saya banyak juga tengok dalam video-video Riz dalam Mak Saleh cari makan ni. Riz banyak pergi ke warung-warung kampung. Betul. Boleh tak kongsikan setiap warung-warung ni apa dia punya masakan yang stand out, yang mana bila yang menyebabkan orang ramai datang makan kat kedai tu? Okay. Sebenarnya kita nak cerita pasal makanan dalam warung ni, orang guna perkataan viral kan. Viral contoh kan, ramai orang datang. Tapi apa yang saya nampak sebenarnya bila kita nak tengok warung ke masakan tu, macam tadi, dia biasanya kena ada sesuatu yang unik. Mungkin makanan tu macam makanan tradisional, sebagai contoh nasi kerabu kan. Tapi mungkin dia bagi twist ke sesuatu yang unik yang buat dia, orang putih kata, stand out kan daripada warung yang lain. Dan lagi satu saya nampak adalah sebenarnya suasana dengan warung tu sendiri. So kita tengok masakan tu boleh sedap, boleh unik, tapi suasana tu kena rasa macam welcoming kan, macam tempat yang kita nak datang, kita nak bawa kawan, kita nak selesa bila kita makan semua tu. So sebenarnya kalau ada faktor-faktor macam ni, itu yang apa saya nampak boleh buat ramai orang datang. Lebih viral lagi. Lebih viral lagi. Pernah tak Riz pergi makan kedai yang ni, minta maaf cakap lah ya, kita nak friendly speaking, kita nak borak-borak, pergi kedai yang dianggap viral, tapi bila makan actually rasa dia taklah sesedap mana? Ada komen tak macam mana benda ni boleh jadi? Ada, pernah buat, banyak kali juga pernah buat. Dan apa yang kita belajar dekat sini sebenarnya bukan semua tentang viral. Boleh viral sekali, tapi peniaga kena pastikan konsistensi. Yes. Sebab saya setuju. Kenapa viral dulu? Sebab banyak kedai macam ni dulu viral, sampai sekarang masih viral, tapi kita makan macam taste dah lari. Taste dah lari dah. Sebab kena ingat,
kita viral dulu sebab ni. Ya. Maksudnya konsistensi tetap kena jaga. Okey. Terutamanya dengan makanan lah. Yep. Sebab saya nak datang hari ni, makan, rasa sedap, dapat rasa sama kalau datang esok, lusa, sebulan kemudian. Yang tu yang paling susah yang saya Konsisten. dapat. Betul. Saya pun tak menafikan nak bagi food konsisten ni bukan perkara yang mudah. Betul. Lebih-lebih lagi sebelum ni kedai satu hari boleh datang 50 orang, tiba-tiba 300 orang datang. Betul. Jadi dia orang ni dah tak boleh nak cope up. Betul. Dia dah tak konsisten. So apa nasihat Riz untuk peniaga-peniaga yang dah viral dan dia nak maintain? Saya punya nasihat tu agak controversial lah, tapi ni berdasarkan pengalaman saya. Dah 3 tahun buat video-video macam ni. Bila viral kalau tiba-tiba 300 orang datang viral macam tu, jangan sesekali sacrifice dekat quality. Alright. Pastikan resepi, bahan-bahan semua sama dan jangan rasa takut jangan risau kalau makanan habis, kena cakap dekat orang minta maaf, kami dah habis hari ni. Sebab kalau dah biasa masak untuk 50 orang, tiba-tiba 300, you tak boleh just tambah lagi on the spot. Taste lari. Betul. Timing tak cukup. Betul. So mungkin yang 250 orang lain tak dapat rasa yang sama dengan 50 yang pertama. Lebih baik bagi saya biarlah 50 yang rasa sedap habis bagi macam tu. So saya faham apa yang Riz cuba sampaikan. Maksudnya kalau masakan tu habis dan masih orang ramai lagi beratur, suddenly pergi kat dapur cuba buat untuk tambah, tapi at the time you sacrifice masa tak cukup, buat cepat, buat macam orang kata Chicago style lah. Bagi Chicago style. So cara tu tak mengikuti piawaian resepi tu. Jadi rasa dia dah lari. So akibat dia nanti orang yang ramai-ramai beratur akan cakap, masakan ni tak sesedap seperti viral. Betul. Lepas tu dia punya efek makin teruk lah. Betul. So memang tips yang baik daripada Riz untuk peniaga-peniaga yang dah viral makan ni. So konsisten dengan masakan anda, resepi, jaga kualiti produk semua mesti fresh. InsyaAllah produk ni akan terus berkekalan. Betul. Okey Riz, dah boil. Dah boleh start masuk noodle. Kita pun dah borak-borak panjang. Memang kalau saya rasa kalau dapat borak dengan Riz ni memang lama ni kan. Banyak pengalaman dia lah. Saya seronok sebab dia dah try banyak kedai makan, lebih daripada apa yang saya pernah makan di warung di Malaysia ni lah. Oh wow. Memang saya kurang lah pergi berjalan. Sebab selalu boleh masak kan. Kalau chef boleh masak sendiri kan. Saya pun kadang-kadang suka juga bila tengok Riz pergi kedai ni, sedap, nampak sedap, jom kita try. Yang dekat-dekat saya boleh lah. Kalau luar daripada kawasan negeri susah sikit lah nak pergi. Saya cuma harap bila chef datang rasa sedap juga. Itu yang penting. Chef jenis orang dengan daun sup dengan daun bawang. Ini kita garnish last lah dekat bowl. Sebab ada orang suka letak dalam. Nak bagi rasa. Saya tak tahu kalau tu macam style western ke apa, tapi dekat sana kalau spring onion memang dia akan letak terus. Terus. Dekat sini kita letak kemudian kan. Boleh je Riz nak buat cara yang you nak buat. Dekat rumah saya letak last kali. So kita letak kita punya sawi kan. Yang ni tak perlu lama sangat sebab sawi ni cepat masak. Betul. So kita naikkan sikit. Lepas tu kita punya mi tadi. Mi pun dah ada. So kita gaul-gaul semua sampai sayur tu dah lembut. Terus kita boleh pour over dalam kita punya noodles ni lah. Dalam bowl. Okey. So ini kita punya Riz punya mi sup ayam. Harap menjadilah masakan rasa kegemaran dia. So bila semua dah siap, saya nak cuba rasa stok Riz ni. Boleh Riz ya? Boleh. Kalau ada apa kurang kita boleh tambah kan? Betul. Ni yang rasa nervous tau ni. Dia ada rasa masam asam jawa sikit. Tak terlalu menonjol. Garam perfect. Saltiness dia perfect. Ada rasa ayam kuat. Nice. Tapi kalau macam saya suka dia pedas. Ada cili padi ke ada apa. Tapi ini Riz style. So dia tak suka pedas sangat. Dia pakai rempah saja. Tapi biasanya orang lain dia akan hidang sekali dengan cili kicap pedas tu. Optional lah boleh. Optional lah. So lepas saya impress sebab Mak Saleh boleh masak Melayu. Apa cerita bro cakap kan. So kita tuang atas mi kan? Yes, best.
Rasa nervous tau bila Riz bila ada plan nak buka restoran ke di Malaysia in future? ada orang pernah suggest buat Yeah. masakan UK. Okay. Tapi saya tak pandai sangat masak makanan sana. So Lebih tahu pandai lah. masakan Malaysia. Sebab dekat sana tak pernah masak sangat lah. Kalau suruh saya buat fish and chips memang tak jadilah. Okay. Alright. Silakan. So boleh tuang teruskan. Okay. Ayam masak, sup boiling, mi pun akan panas lah daripada sup tu. Betul? So, yalah, sebab ni saya pun sebenarnya seronok tengok Riz boleh masak masakan Melayu. Memang saya bangga lah. Tapi macam saya cakap kan, dia punya bahan-bahan asas tu, macam cara nak tumis, Yep. cara nak blend semua, cara nak tumbuk semua, itu yang ada cara lah. Betul. Kalau kita boleh master cara tu, macam-macam kita boleh masak betul. sebenarnya. Sebab bahan-bahan tumis ni adalah bahan-bahan basic. Bawang merah, bawang putih, halia, serai. So, bila menumis ni perlukan masa. Masa, minyak dan juga temperature. Betul. Itu yang akan menaikkan lagi aroma kita punya bahan-bahan garnishing apa? Dia punya ingredient blending tu. Betul. So inilah dia. Alright, Lepas then tu kita kita garnish letak. sikit lah. Boleh. Riz nak pakai sudu sini ada? Boleh. Okay. So ini dia mi sup ayam Mat Saleh. Oi, sorry jatuh. Excited sangat nak makan tu. Spring onion, lepas tu kita ada daun sup dan juga bawang goreng. Okay. So sementara Chef Riz nak buat ni, saya nak standby untuk saya punya dish pula lah. Saya nak kongsi juga dengan peniaga semua dan juga dengan Riz. Kita ada special second dish. Kita ada sotong pat pet. Wow. Okay. Okay, ni dah siap Riz? Dah siap Alright, hidang so semua. ini hidangan pertama daripada Riz. Dan selepas ni saya pula nak tunjukkan hidangan yang kedua. Okay. Boleh letak sini Riz Boleh. Thank you. Panas ni. Okay. Letak tepi, ambilkan saya wok sana. Boleh. Okey, kepada anda semua, hidangan kedua ni adalah kita panggil dia sotong pat pet. So sotong pat pet ni infusion daripada Thailand punya lah. Masakan Thai. So bahan-bahan dia agak banyak juga. Betul? Tengok Dan banyak. bila banyak tu dia akan bagi rasa yang something unik, ya. Okay. Kita ada bawang blend. Bahan-bahan blend kita ada bawang merah, kita ada bawang putih, cili besar hijau, cili besar merah. Kita ada bawang besar, daun limau purut, serai, serbuk kunyit, cili padi merah. Kita ada sos ikan, serbuk kenur pasir sedap. Kita ada belacan dan sedikit crushed black pepper. Kita akan pair dengan kacang panjang, sotong dan juga daun bawang. So apa yang kita akan buat ni, dia adalah masakan stir fry. Masakan stir fry ni masakan yang cepat. Sekejap saya on. Kenapa dia tak nak ni? Ke power. Okay. Dah. Okay, Riz boleh kat sini. Boleh. So sambil-sambil tu Riz nak tanya saya pun boleh. Dan saya juga akan terus bertanyakan soalan dengan Riz ni. Okay. Jadi apa yang saya perasan dengan ni, chef tadi kan cakap suka pedas. Dan nampak yang ni agaknya lebih pedas sikit sebab kita ada berapa jenis cili semua ni ada. Memang masakan Thai sendiri pun dia pedas. Betul. Jadi kena dengan selera orang Malaysia sebenarnya. Bukan saya buat resepi ni suka-suka nak bagi saya makan je. Sebab kita tahu rakyat Malaysia ni, terutamanya Melayu lah, dia suka masakan yang pedas. Betul. Jadi kita capture dia orang punya keinginan untuk menikmati juadah ni. Betul. Jadi macam mana chef belajar ataupun jumpa resepi ni sebenarnya? Dia macam masak sendiri kat rumah. Resepi ni kadang-kadang kita tengok Facebook, kita baca food review, masakan ni top dish punya masakan dari Thailand, dari mana-mana negara lah. Jadi bila kita tengok tu kita olah balik, kita make sure rasa dia kekal, tapi dia punya flavor, taste profile outstanding lah. Oh, okay. Tu yang kita nak. Okay, first kali kita masak, letak minyak. Minyak dia ni agak banyak juga, tapi jangan risau sebab benda ni kita boleh buang balik lepas tu kita nak color dia tu. Okay,
Sebenarnya masakan ni kalau masak menggunakan kuali ataupun high pressure stove, 5 minit siap dah. Tapi sebab kita pakai induction ni dia sedikit lambat. Api dia tak macam kita pakai high pressure lah. Kalau high pressure sekejap kan? Sekejap je masak. Okay. So kita panaskan minyak. Kemudian kita akan start menumis bawang merah, bawang putih. So kita sama juga, kita mula dengan menumis kan? Betul. Kita ada cili hijau dan cili merah. So masakan ni anggaran kalau di kedai 10 minit siap. Laju juga kan? Maksudnya sebab satu sotong ni pun tak perlu masak terlalu lama. Tapi kalau kata nak tukar sotong pakai protein lain pun boleh, tak ada masalah. You nak pakai udang, you nak pakai ayam pun boleh. Okey, boleh juga. So kira resipi macam ni kalau dekat kedai sangat sesuai, 10 minit dah siap masak. Betul. Kita masukkan bawang merah. Dah nampak style ni berbeza. Tadi dia slow kan, yang ni laju. Stir fry. Memang kita nak kena buat goreng cepat. Jadi bila kata sebut masakan stir fry ni, produk apa yang sesuai, kena pasti sedap. So apa yang ada dalam produk ni, dia mengandungi aroma bawang putih. Okey. So dia akan menaikkan lagi masakan bila kita menggoreng. Okey. So kita masukkan bawang putih. Bawang putih blend ni kita pakai pun tak banyak sebab nanti kita akan ada kena pasti sedap untuk bagi rasa bawang putih tu lagi naik. Kira dalam ni memang dah ada bawang putih. Okay. Jadi bila kita guna produk macam ni, kita dapat jimatkan kos dari segi fresh punya garlic. Bawang putih. Tak perlu guna banyak. Lepas tu juga harga semua tetap kan? Harga dia tetap. Tak seperti harga barang-barang mentah yang lain. Harga dia fluctuate dia berubah-ubah. Okey. So kita tumis dia bagi dia naik bau. Yang aroma tu. Tu yang kita nak, yang aroma masak tu. Betul. So bila minyak dah mula terbit, kita boleh masukkan cili hijau. Cili besar hijau. Masukkan semua. Saya tak pastilah Riz boleh makan ke tidak, tapi saya rasa tak terlalu pedas lah. Tapi nanti saya bagi dia try. Saya tengok rasa agak cuak sikit. Tengok dia punya banyak cili semua letak dalam tu. So kita masuk ni, kita bagi dia boiling, panas. Lepas tu kita masukkan serai. Okey. Serai tu lagi satu bahan, macam-macam jenis masakan ada dalam kan. Betul. Minyak dia pun dah mula terbit. So bila masakan macam ni yang menggunakan minyak banyak, memang dia akan minyak dia akan banyak keluar. Tapi itu yang dalam dapur tak biasa, apa. perkara biasa. Kan. Betul. So okey, kemudian saya akan masukkan sotong. So sotong ni anggaran lebih kurang dalam 3 ekor lah macam ni. Okey. 3 ekor yang medium size. So yang ni portion untuk berapa orang? 4 orang makan. 4 orang. 4 orang makan. Tapi kalau kita, saya rasa 2 cukup. 2 cukup kan. Okey, kita masuk, kita gaul dia rata. So, sambil-sambil ni kita dah boleh masukkan lada hitam. Masukkan belacan. Belacan tak perlu banyak lah ya, 1 sudu teh. Masukkan cili padi Thai. Okey. Saya suka masukkan banyak sikit. Saya terasa pedas dia tu. Dah tambah cili lagi tu. Lepas tu kita masukkan turmeric powder, serbuk kunyit. Okey. So nampak dah sotong dah mula masak kan. Sekejap je kita kan. masukkan daun limau purut. Dia punya aroma tu kan. Dah mula naik aroma. So yang ni kalau makan dengan nasi sahaja dah cukup. Betul Riz. Memang ni makanan ni pair dengan nasi putih. Dia memang layan lah makan ni. Tak perlu tambah apa-apa, memang dah nice tu kan. Kemudian kita masukkan kacang panjang. Yalah, masukkan semua.
Dan saya perlukan sedikit air Okey. untuk kacang ni absorb dengan air sikit lah. So nanti dia tak berkuah sangat tapi Yep. ada sos Betul. sikit kan. Okey. Nampak juga dengan kacang dia punya warna hijau dah ada Ya. warna-warni kan. Kita main colour kejap lagi dengan kita ada cili merah dan cili hijau. Kita ada daun bawang. Dan juga kita akan masukkan bawang besar lah. Kita potong wedges. So sotong ni dia punya tips dia tak boleh goreng terlalu lama. Okey. Terlalu lama ni biasanya yang melebihi 10 minit ke 15 minit. Akibat dia nanti sotong tu akan jadi liat. Ya. Ya. Jadi macam chewy kan. Betul. So just nice, lebih kurang dalam below than 10 minutes dia dah masak. Okey. Tapi sebab ni kita pakai induction, dia a bit slow sikit lah ya. Kalau Bagi pakai dia boil. Ya. Kemudian kita masukkan sos ikan. sos ikan. Lebih kurang dalam 2 sudu besar. Okey. Nampak macam pedas ni, chef. Pada saya mungkin tidak. Okey. Tapi tak tahu Riz kejap lagi Riz boleh try. Tapi Alright. Riz punya level lain lah kan. Saya pernah nampak Riz punya video pernah makan nasi lemak. Okey. Nasi lemak dan saya tengok sambal dia pun memang merah menyala. Oh. Saya dapat rasakan pedas dia. Dan selepas tu saya nampak dahi Riz pun dah berpeluh. Memang So memang you cakap pun masa tu memang pedas ya. tapi mungkin untuk orang Malaysia makan tak pedas sangat sebab dah biasa tapi sebab dekat UK kita tak makan pedas. Ya, Memang langsung. So nak ambil masa juga nak sesuaikan diri lah dengan pedas. Okey, last kali saya akan masukkan seasoning iaitu keno pasir sedap. So berapa nak masukkan? Saya masukkan dalam 2 sudu besar. 2 sudu kecil. Okey. Oh. Dah dapat yang cili tu. Dapat yang, pedas. Oh. Kita pakai fan tu dia dah start masuk dah. Okey. Oh, nice. Biar saya rasa dululah ya. Takut nanti Riz kata terlalu pedas nanti kan tersedak. Okey. Pedas. Okey. Tapi saya tak tahu Riz punya level pedas dia. boleh. Kalau boleh tahan. Sebab Thai food ni memang spicy lah. Betul. Sharp. Pedas dia. Sorry Riz. Tapi masakan ni memang pedas lah. Tapi dia bukan sahaja pedas. Manis tu ada. Ya. Lepas tu dengan rasa sotong sikit semua kan. Yep. So dia macam saya cakap tadi, pedas yang kita boleh layan. Dia bukan Okey. macam terlampau pedas. Ini memang kena makan dengan nasi. Dia tak boleh makan macam tu saja. Nanti pedas dia terlampau kill dalam mulut tu kan. Terlampau dia overpower. Tapi kalau makan terus dengan nasi, dia macam tak rasa pedas sangat. letak Kan? spring onion, tutup api, gaul dan terus kita boleh serve. Terus boleh serve. Terus boleh serve. Ni dia. Oh, wow, nice. So kita akan ambil sedikit half portion daripada sini lah. So ni pun kira laju juga kan? Ya, betul. Dan lagi satu dia tak kering sangat kan? Dia ada basah-basah kuah sikit. Alright. Saya alihkan ke Tak apa. sini singgi. Okay, alright. Ni kalau ada nasi putih Riz, jadi ni Riz. Nampak tu. Nampak sangat menarik dengan dia punya colour semua. Sotong. Apa nama dish ni? Sotong Pat Pat. Alright. Saya suka dia punya kuah tu sebab ada macam orange merah sikit Ya. juga kan. Okay, so siaplah kita punya hidangan. Dan yang terakhir sekali saya nak present buat satu minuman lah. Minuman ni pun ringkas juga. Okay. Okay, kita taruh tepi ni dulu. So, kita punya yang terakhir adalah kita nak buat ni, nama minuman ni adalah sekejap saya nak kena ingat balik sebab nama dia panjang.
lime soda, Ribena lychee. Panjang juga nama tu. Panjang sikit. Okey, kita nak buat untuk satu hidangan. Satu gelas ni lebih kurang dalam 300 ke 350 ml air. Okey, kita masak menggunakan produk ni lah, serbuk kenul lime powder. Ni serbuk kenul lime powder ni, benefit dia tak perlu nak perah, nak buang biji, nak apa, sebab dia powder. So senang, terus apply dalam hot application, hot dilution pun boleh, dalam cold dilution pun boleh. Dia boleh larut. Okey. So first kali, 40 ml air blackcurrant Ribena. Kemudian kita masukkan serbuk kenul lime powder. Ini serbuk lime powder tu, Riz. Nampak. Dia memang dia macam ni lah. Dia powder. Faham. Yang you nampak yellowish ni adalah daripada lime tu sendiri. So kira kita tak perlu perah limau. Betul. Tak perlu letak. Terus pakai ni saja. So kita taruh berapa? 1 sudu teh. Cukup. Cukup. Kalau Riz nak cuba rasa, boleh try rasa terus. Sikit je, sebab dia memang masam. Dia masam saja, dia tak ada gula. Dia tak ada rasa manis. Jadi bila kita nak apply dalam minuman, tambah sugar. Tapi dia punya masam tu macam masam limau. Kan? Memang dia limau. Ya, memang limau dia yang fresh rasa dia. So minuman ni sebenarnya salah satu minuman refreshing selepas kita makan masakan pedas, masakan panas. Kalau pedas sangat boleh makan terus macam tu, bagi neutralize. Betul. Kan. So saya dilutekan, saya kacau rata dulu air blackcurrant tadi dengan serbuk kenul lime powder. Kemudian kita masukkan asking soda. Asking soda ni kita taruh bagi penuh lah, 3/4 macam tu. Dia punya colour nice juga kan, yang merah. Tunggu jap. Sikit lagi. Kemudian kita akan masukkan lychee. So untuk satu gelas ni dalam 4 biji macam tu cukup dah. Cukup. Masukkan sedikit dia punya sirap dia. Bagi rasa lychee. Bagi rasa. Kan? Kemudian kita taruh ice cube. Ice cube. Macam mana? Di sini dah ada. Macam mana chef dapat idea untuk air ni sebenarnya? Saya suka air lychee. Dan saya juga suka sebab lychee ni kadang-kadang manis. Jadi saya nak balancekan manis dengan masam. Ni yang datang idea ni. So bila minum air yang sedikit masam, dia bagi refreshing dekat body. Dalam mulut kita rasa segar lepas kita menikmati hidangan-hidangan Melayu, masakan-masakan pedas, kita dah bagi dia refreshing. Dan minuman ni sangat best kalau kita minum tengah hari. Betul. Tangan panas-panas kan. Best. Dengan masam-masam limau tu kan. Masam dia tu dia tak overpower sangat. Dia just nak complement dengan sweetness daripada blackcurrant dan lychee. Nice. Dah penuh. Kita Riz boleh stir dan boleh terus nikmati, try rasa macam mana? Boleh. Kacau, kita minum. Boleh. Kalau Riz kata kurang gula sikit, kita boleh adjust dengan sugar syrup lagi, tak ada masalah. Sweet level For me Alright. That's nice. Kita tak nak ada manis sangat sebab kita nak dapat rasa Ribena dengan rasa limau tu. Betul. So ini satu lagi hidangan terakhir kita. Boleh pergi dekat sini. Ni kejap lagi kita dua orang akan makan lah. Tapi saya dah, mungkin Riz boleh try masakan ni dan boleh bagi komen kepada peniaga macam mana mereka ni boleh improve perniagaan mereka dengan memberi satu sentuhan baru pada menu-menu yang kita kongsikan. Saya rasa macam chef cakap tadi kan, kita nak cari macam menu of the day, sesuatu menu mungkin yang baru. Dan macam saya cakap tadi, apa yang membuat warung ke gerai yang adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi mungkin boleh cuba tambah menu-menu macam ni untuk bagi customer sesuatu yang baru, yang dia boleh rasa.
Dan juga macam saya cakap tadi pasal konsistensi. Ya. Bagi saya antara semua yang paling penting adalah konsistensi. Itulah bila dapat bahan-bahan yang betul, cara masak yang betul, pastikan jaga konsistensi. Itulah tips saya boleh bagilah. Itu tips-tips daripada Riz. So macam saya juga daripada Unilever Food Solution, kita memang memberikan produk-produk ni yang terbaik untuk peniaga-peniaga supaya dia dapat mengekalkan rasa yang konsisten dalam setiap hidangannya. Jadi saya berharap perkongsian Riz dan saya dalam segmen Geng Peniaga Masak Padu dapat memberikan inspirasi kepada anda semua yang sedang menonton, dan berharap mungkin boleh mencuba dengan resepi-resepi ni. Saya juga akan kongsikan resepi ni dalam Geng Peniaga Masak Padu nanti. So jangan risau, anda boleh dapatkan resepi dia. So akhir kata Riz, untuk peniaga-peniaga, last words. Okay, last words. Saya nak just ucap terima kasih banyak-banyak tengok video hari ini, dan harap bagi mungkin semangat, mungkin bagi idea, dan harap bermanfaat lah untuk peniaga. Macam saya cakap, kalau kita boleh buat sesuatu yang unik, sesuatu yang lain daripada yang lain, dan jaga konsistensi, insyaAllah semua memang terbaik. Okay, so sekian saja daripada saya dan Riz. Kita berjumpa lagi dalam segmen Geng Peniaga Masak Padu yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye. Bye. Mari kita try Riz. Boleh. Silakan.